Okey, baik. InsyaAllah. Silakan Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Muhammad Mustaqim bin Hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Muhammad Mustaqim bin Hamidun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. InsyaAllah kita mulakan kelas ibadah kita pada pagi yang baik ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan berselawat sebanyak 3 kali insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah anda bagi masa 1 minit sampai 11.31 lah, lebih sikit insyaAllah, untuk antum luaskan niat ya. Yang kelas tasmik ana dah ajarlah. Antum niatlah saja aku belajar subjek ibadah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya aku jadi orang yang lebih baik. Niat ya, niat kenapa nak belajar subjek ibadah ni. Okey, pejam mata, letak tangan kat dada, kemudian niat insya-Allah. Sampai 11.32 insya-Allah. Silakan. Okey, pejam mata, letak tangan kat dada, kemudian niat ya. Luaskan niat antum insya-Allah. Okay, kita belajar ni kerana apa? Tapi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang baru masuk, luaskan niat dulu. Okay, anda bagi masa, kita niat lah. Okay. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula ya. Kita akan bincang soalan ni. Ustazah Hatikah kata soalan ni daripada negeri Sabah ya. Soalan ni daripada negeri Sabah 2019 ya. Jadi insyaAllah tengok yang mana antum tak faham boleh tanyalah. InsyaAllah. Anda pun belajar juga daripada antum kalau anda salah. Sama-sama lah ya. Kita tegur sama-sama insyaAllah. Okey. Anda baca, antum jawab. Macam tu boleh ya. Biar cepat sikit lah. Kalau bahasa Arab tak apalah. Kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah 50 markah. Soalan 31 hingga 40. 10 markah. Betulkan jawapan yang betul. Okey. Pastikan baca arahan soalan setiap kali dapat soalan. Walaupun kita dah kita dah tahu dah dia nak apa. Baca je. Okey. InsyaAllah. Baca saja. Baik, 31. Anda akan panggil nama terus jawab ya. Jangan buang masa banyak-banyak ya. Tak faham terus tanya. 31 antara berikut yang manakah rukun tayamum? Okey, Fatimatul Husna. Alif, menyapu muka. Ya, menyapu muka. Ada berapakah rukun tayamum? Fatimatul? Rukun tayamum ada berapa? Berbeza wanita berbanding lelaki. Rukun tayamum ada 5 ya. Betul ya, ada 5. Tengok dalam buku ada 5 ya. Okey, yang kedua. Berapakah rukun mandi wajib? Mikael. Ya. 5. Berapakah rukun mandi wajib, Mikael? Tiga. Okey, rukun mandi wajib itu terbagi kepada 3 ya. Tahu dah kan? Okey, nombor 33. Perkara yang haram dilakukan ketika berhadas besar ialah Luqmanul Hakim.
Solat. Solat ya. Okey. Bila kata hadas besar, okey, nampak je hadas besar bermakna dia dah tak boleh buat perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah suruh, iaitu yang Allah larang pula. Yang Allah suruh iaitu solat ya. Hadas besar ni sebab apa? Apakah yang menyebabkan hadas besar? Akil Safwan. Keluar air mani ataupun haid ataupun nifas. Ya, itu yang menyebabkan berlakunya hadas besar. Okey, kalau hadas kecil, kencing semua itulah. Okey. 34. Azan dilaungkan dalam bahasa apa? Akil. Arab. Arab ya, tak ada dalam bahasa Melayu ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, takkan ada. Okey, kalau ada tu maksudnya menyalahi. Okey, 35. Laungan azan menandakan masuknya waktu apa, Fayat? Dal, solat. Solat ya, ingat ya. Azan itu menandakan masuknya waktu solat ya. Sebab tu bila dengar je azan jangan berlengah-lengah untuk tidak solat. Okey, baik. Ana minta izin remove ya yang tak buka kamera ni, dan Ana akan bagi tahu kepada Ustazah Atikah tak masuk. Macam tu je ya. Mudah saja. Ana dengan Ana mudah saja. Antum bagi kerjasama dengan Ana akan bagi kerjasama dengan antum. Okey. 36. Antara syarat wajib solat Jumaat ialah Syarifah Fatimah. Jim. Jim ya, budak lelaki ya. Ya, budak lelaki mesti ya, mesti lelaki ya. Yang lain tu tidak wajib lah. Okey, 37. Para jemaah mendengarkan khutbah Jumaat dan dilarang bercakap-cakap. Okey. Nasir tak ada. Asyad 37. Harus. Harus? Wajib. Wajib ya. Rasyad wajib ya. Sebab apa? Sebab khutbah itu adalah salah satu rukun ya dalam solat Jumaat tu. Okey? Dia menggantikan solat, kan? Sebab tu kita solat Jumaat 2 rakaat saja. Sebab lagi 2 rakaat itu digantikan dengan 2 khutbah. Maka nak tak nak wajib orang yang datang solat Jumaat tersebut diam ya, wajib. Okey, 38. Berikut adalah cara solat orang uzur kecuali Irfan Wajdi. Dal, meniarap. Ya, betul ya. Meniarap. 38, betul ya. Berikut maksudnya dalam solat uzur ni, waktu kita sakit, okey, dalam waktu kita sakit ni, kita boleh solat duduk, solat mengiring, boleh berbaring. Ada pun lagi cara yang boleh kita buat. Kalau dia tak mampu semua ni, apa yang kita boleh buat? Adam Haziq, tak boleh duduk, tak boleh mengiring, tak boleh berbaring. So, apa yang boleh buat? Solat adalah Solat pakai hati dan pakai gerakan mata ya. Itu antum dah belajar lah. Ni anda ulang kaji saja dengan antum insya-Allah. Alright. Apakah nama solat yang dilakukan untuk membuat pilihan yang tepat? Okey, selepas Irfan, okey, Amira Maisara. Ana ikut skrin ni ya, skrin Ana ni ya. solat hajat. Solat hajat ya. Ana ulang sekali lagi, apakah nama solat yang dilakukan untuk membuat pilihan yang tepat? Contoh macam ni anak-anak ustaz. Antum ada 10 pilihan. Nak habis sekolah rendah ni kan, habis tahun 6. Okey, antum nak masuk sekolah menengah, ada 10 pilihan, ada 10 sekolah. Semua sekolah tu bagus-bagus. MRSM, SBP, Madu dan sebagainya. Lepas tu antum nak buat pilihan tu. So, apakah solat yang paling baik, paling bagus dan kita kena buat supaya Allah bagi petunjuk untuk kita? Solat hajat. Solat hajat. Siapa jawab tu? Solat ijarah. Solat? Solat ijarah. Solat istikharah ya. Solat istikharah. Solat istikharah ni solat minta petunjuk. Solat minta supaya Allah bagi petanda yang baik. Mana satu kita nak follow. Right? Okay, Ana cakap sekali lagi. Ana minta izin remove orang yang tak buka kamera ya. Terima kasih. Okay, baik. Seterusnya, hukum solat jenazah ialah apa, Adam? Fardu kifayah. Fardu kifayah tu apa? Kan? Sunat muakkad. Sunat muakkad pula.
Okey, sunat muakkad tu apa? Sunat muakkad tu kalau ada orang yang dah buat, dia tak payah buat lah. Oh gitu. Oh macam tu. Sunat muakkad ni anak-anak ustaz, sunat yang sangat-sangat dituntut. Ya, sunat yang sangat-sangat dituntut. Okey. Ibarat macam ni lah, ya. Contohlah Ana mati, senang Ana matilah. Ana mati, kan? Kalau Adam Haziq pakai hukum sunat muakkad, kan? Kalau Adam Haziq pakai hukum sunat muakkad, ni Mustaqim dah mati dah ni. Mustaqim dah nak mati ni. Bukan dah mati, dah nak mati, bukan dah nak mati, dah mati. Dah siap mandi, dah siap apa kapan semua bagai. Pap tiba-tiba solat. Maka Adam Haziq datang. Adam Haziq cakap, "Oi, hukum solat jenazah ni sunat muakkad je." Sunat muakkad ni kalau kita faham, dia ialah sunat yang dituntut. Tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Sunat muakkad, tak buat tak apa. So semua orang balik. So jenazah Mustaqim kat situ seorang-seorang, tak ada orang semayangkan. Faham Adam Haziq? Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Tak buat pun tak apa. Muakkad tu maksudnya sangat-sangat dituntut. Tak buat pun tak apa. Macam Ana cakap tadi kan, Ana mati, lepas tu Entah datang. Masa tu Entah imam masjid. Entah pun cakap, orang-orang sekalian, solat jenazah ni hukum dia sunat muakkad. Semua orang balik. Sebab Entah pakai fatwa sunat muakkad. Entah cakap hukum dia sunat muakkad. So jawapannya apa, Adam? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Betul. Barulah orang datang solat jenazah nah. Masa tu. Itu kalau Entah pakai hukum sunat muakkad, semua orang balik. Dah tak wajib. Fardu kifayah ni kalau seorang tak buat, salah. Fardu kifayah ni kalau seorang dah buat, alhamdulillah terlepas semua orang. Okey? Macam tu. Faham ya hukum dia? Ni Ana ulang kaji je lah. Okay, Ustazah Atikah lagi mahir lah daripada Ana. Okey. Soalan seterusnya. Soalan 41 hingga soalan 45, 5 markah, tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. 41, hadas terbahagi kepada dua bahagian. Nur Asma Hilmi. Betul ya. Apa bahagian dia? Hadas besar dengan hadas kecil. Ya, hadas kecil dan hadas besar ya. Terus mudahlah. Aduh, siapa lagi masuk ni ya Rahman. Okey, baik. 42. Solat qasar ialah memendekkan solat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Betul atau salah? Alamak, tak nampak muka lah. Raid. Betul. Betul ya. Solat qasar pendek. Kalau jamak kumpul. Kalau dalam online ni susah sikit nak explain. Dia bahaya kan sebab dia tengah rekod. Okey, baik. 43. Iqamat dilaungkan apabila hendak solat. Izlan, betul atau salah? Tersengih-sengih. Betul. Betul ya. Iqamat tu untuk orang yang nak solat. Okey. 44. Orang perempuan wajib solat Jumaat. Betul atau salah? Adiwira. Salah. Salah ya. Salah ya. Ingat ya, syarat wajib solat Jumaat itu lelaki. Kalau antum baca dalam buku tu, lelaki. Ya, perempuan tidak jatuh hukum wajib. Okey. Tapi boleh ke ustaz kalau perempuan nak solat Jumaat? Boleh. Antum kalau contoh kan, kalau antum nak bawa mak ke kakak ke pergi solat Jumaat, antara masjid yang buat solat Jumaat, masjid dekat Putrajaya. Orang panggil masjid tu Masjid Besi. Tahu kan? Siapa tak pernah pergi masjid tu? Masjid tu dekat tengah-tengah Tasik. Pergilah ajak mak ayah nanti dah habis PKP. Dekat situ boleh solat Jumaat. Selalulah kalau dulu Ana bawa lah kakak Ana, mak Ana pergi solat Jumaat kat situ. Boleh ke ustaz? Boleh ya. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia memang sediakan kota untuk solat Jumaat. Okey, untuk perempuan. Okey, tak ada masalah. Okey. Minta maaf ya, Ana tak boleh baca komen. Okey, sebab Ana kecil kan nak nampak semua. Okey, baik. 45. Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Betul atau salah, Afnan? Tak dengar sayang, kuat sikit. Apa? Salah. Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Betul atau salah? Betul. Betul. Orang sakit tak wajib melakukan solat fardu. Betul?
Salah. Salah ke betul? Salah. Dah dia sakit macam mana nak solat? Ya, orang sakit. Ti. Ha. Betul lah. Betul ya? Orang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Betul. Betul ke salah? Cepat sikit jawabnya. Oh, betul. Betul. Sebab boleh solat tu. Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Betul atau salah? Salah. Salah pula. Ana minta izin remove ya Uzai. Terima kasih. Tak buka kamera. Okey. Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Betul atau salah? Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat. Ana remove je yang tak buka kamera ni. Malas Ana nak layan. Okey. Betul atau salah? Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Copat sikit sayang. Salah. Kata kunci dia, bila dapat soalan pelik-pelik macam ni, bukan soalan pelik pun, biasa je. Antum kunci kata dia, garis. Orang yang sakit, garis bawah dia. Lepas tu tidak wajib. Lepas tu melakukan solat fardu. 3 benda yang kita kena faham. Orang sakit Salah. tak wajib melakukan solat fardu. Betul ke salah? Salah. Okey, jadi jawapan tu betul lah. Jawapan dia ialah salah. So kalau antum jawab salah, jawapan dia betul. Entahlah ya. Jadi nak katanya orang sakit pun wajib melakukan solat. Sebab tu Allah bagi kita rukhsah kan, bagi kita keringanan supaya boleh solat duduk, boleh solat boleh solat baring, boleh solat melintang, macam tu. Itu semua yang Allah bagi rukhsah. Baik. Seterusnya. Soalan 46 hingga 50, 5 markah. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey? Ni bukan bahasa Arab, Sakim nak suruh baca-baca. Tak akulah, aku nak ajar. Okey, baik. 46. Orang yang melaungkan azan dipanggil, ni nampak kepala je, aku tak tahulah siapa nama dia ni. Perempuan ni. Abang Selamat. Dah antum nampak kepala je. Kalau macam tu Ana pun nampak kepala jugalah. Ana tak tahulah antum belajar dengan siapa Nantak enti lah. Siapa ni namanya? Azfar 46. Orang yang melaungkan azan dipanggil. Cepat sikit. Alah, tersangkut-sangkut lah pula. Itu kan orang. Masalahnya dah lah tak nampak background je ni. Tak siapa-siapa lah ni Ni Faiha ni nampak kepala je. Nampak kau lah. Okay, kita silakan orang lain lah ya. Selepas Azfar, Muhammad Adam Haris. Orang yang melaungkan azan dipanggil Muazzin. Muazzin ya. Jangan kau panggil dia Tok Bilal. Ya. Jangan panggil dia Tok Bilal. Kalau dekat masjid kami, dekat masjid Putra Nilai, orang panggil kami Bilal. Macam anak kan, Bilal. Orang panggil Bilal sebab apa? Sebab mengambil nama daripada orang yang melaungkan azan. Okey. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Kan? Beliau adalah orang yang melaungkan azan. Yang Rasulullah suruh Bilal bin Rabah ni melaungkan azan. So sampai sekarang melekat nama Bilal tu. Kalau pergi masjid-masjid pun orang akan cakap Bilal. Macam tu. Sebab tu kalau antum tengok selalu nama anak orang akan letak Bilal Mustaqim. So sebab apa? Sebab anak Bilal. Tapi sebenarnya yang lebih tepat orang panggil Muazzin. Muazzin ni dalam bahasa Arab. Okey, Muazzin ni ialah, maksud dia ialah pemberitahuan. Bukan pemberitahuan. Orang yang memanggil. Muazzin ni orang yang panggil. Panggil apa? Panggil kau datang solat lah. Bukan panggil kau datang main PUBG. Engkau mengarut. Bukan main panggil mobile data. Mobile data apa benda lah. Mobile Legend. Mobile data pula silap sebut. Bukan. Muazzin kat sini maksudnya panggil kau datang solat. Allah panggil kau buat bodoh je. Sorry lah ya. Solat Jumaat hendaklah didahului dengan okey, benda. Kalau panggil Bilal boleh ke? Boleh lah. Kat sini. Kalau soalan ni tak boleh lah. Kalau contoh macam Ana kan. Tu boleh panggil Ana Bilal. Sebab kat sini semua, sebab Ana memang Bilal. Okey, faham ya?
Contohlah. 47. Solat Jumaat hendaklah didahului dengan dua. Alah, Ana tak ingat lah nama antum ni. Dah lah pakai nama Hasnizam. Syakir. 47 khutbah. Ya, khutbah ya. Ingat ya, solat Jumaat ya. Kalau dia kata solat hari raya, hendaklah dilalui dengan solat. Bukannya kalau solat raya, solat dulu baru khutbah. Kalau solat Jumaat, kena khutbah dulu. Okey, baik. Berdiri tegak. Kau tegak, kau berdiri tegak. Antum kalau nak stiker berdiri tegak, yang ada perkataan negaraku boleh pilih mana. Ada seorang budak tu dia berdiri tegak. Okey. Tak tahulah siapalah. Okey, berdiri tegak adalah rukun dalam. Okey, silakan Nasir Onwan. Ya. Ya. Fi'li. Aku nak jawapan bukan ya. Rukun fi'li. Okey, rukun fi'li Ingat ya, dalam solat tu ada 3 rukun yang antum tahu. Kena tahu Rukun qalbi dalam hati ni kan. Ma fi qalbi. Okey. Yang kedua ada rukun perbuatan. Rukun fi'il, perbuatan. Okey. Yang ketiga rukun qauli, percakapan dan sebagainya. Okey. Kata-kata kan. 3 benda tu kena ada dalam solat. Kalau tak ada, tak sahlah solat kau. Okey, 49. Aurat bagi ... adalah dari pusat hingga ke lutut. Okey, jawapan dia apa Rabi'ah Tadawiyah? Lelaki Lelaki. So kalau lelaki ni relax je kalau dia pergi sekolah, contohlah kan. Ana kalau kat kelas tasmid Ana cakap dah, kalau antum nak masuk kelas tasmid Ana tak pakai baju pun tak apa yang lelaki. Tak masalah. Yang perempuan ni tak boleh. Sebab tu Ana kalau kelas perempuan, kalau kelas Ana budak perempuan dia nampak tangan ni memang Ana pun teruslah. Engkau ni daripada engkau alang-alang kau buka kau punya kain ni kan, nampak tapak tangan ni kau baik kau buka semua. Sama juga kau buka aurat. Kan? Aku geram juga kalau orang perempuan yang tak tutup aurat ni. Dah kan? Sebab aurat perempuan keseluruhan. Kan? Seluruh kecuali muka dengan tapak tangan. Dah kalau kau nampak kau punya kat sini, tangan kau ni nampak, kan masalah tu. Sebab tu kalau semayang perempuan, berhati-hati. Jangan sampai nampak aurat. Kalau lelaki tak apa. Lelaki mudah. Simple. Hidup dia. Tapi menyusahkan orang. Lelaki ni kan. Gelas tak masuk. Nyampah aku. Okey, baik. 50. Sujud ... dilakukan kerana tertinggal salah satu sunat ab'ad. Okey, apa jawapan dia? Arisa. Senyap terus. Baru cakap, Ustaz, saya aurat Ustaz. Ustaz baru sebut tadi aurat, saya tak boleh sebut lah kau. Apa cerita? Perempuan ni kalau belajar tak ada aurat. Aurat suara ni aurat memang lah. Kalau kau nyanyi dekat tengah-tengah hutan, tengah-tengah bandar tu ialah aurat. Kalau kau tengah belajar, kau nak sebut, bukan aurat. Buka je mic tu. Cakap sujud. Ayo. Nah, tak jawab. Aku panggil orang lain. Ni tak buka kamera, aku remove dia, nantak kau lah. Aku malas layan orang-orang yang tak buka kamera ni. Nantak dia lah. Aku penat layan orang tak buka kamera ni. Kita patah yang dia. Kalau perempuan yang nyanyi lagu nasyid dekat radio semua tu, dikira aurat ke? Yo lah, aurat. Aurat lah. Sebabnya memang tu aurat. Aurat dia, perempuan. Dia ada waktu-waktu ketika sahaja yang tidak menjadi aurat. Kan, laki perempuan ni. Lepas tu Ustaz, kalau dia sakit tak masalah lah. Ada je yang sunatkan lelaki perempuan, doktor perempuan. Kan? Tapi sebenarnya kalau ikutkan, suara perempuan tu memang aurat. Salah satu aurat. Tapi dimaafkan kalau dia, guru, cikgu, masuk-masuk kelas, mudirah. Ustaz Mustaqim kata suara ustazah, suara mudirah aurat. Lah. Kalau macam tu ustazah mudirah. Macam tu. Okey. Dan buat lawak tak sampai kan? Sampai ke tak? Tak sampai sudah. Okey, baik. Jawapan dia sujud sahwi Lambat sangat Arisa jawab sebab aurat kan. Jawapan dia sujud sahwi Bila antum tertinggal sahaja solat, tertinggal solat pula. Tertinggal sahaja rukun sunat-sunat sunat ab'ad, maka kena buat sujud sahwi. Doa kunut, berdiri ketika waktu kunut, duduk tahiyat awal, itu semua tu ialah sunat ab'ad. Okey, baik. Lengkapkan carta di bawah. Jenis-jenis solat sunat. Ni. Ini yang kalau tak dapat jawab ni tak tahulah Iman Qayyim. Nur Dami. Oh dia ke Nur Damiah Darwissyah ni? Aku dah siapalah tadi, perempuan mana lah masuk kelas aku ni. Rupanya dia. Okey Iman, silakan.
Solat sunat tarawih. Ha? Solat sunat tarawih. Okey. Kita naik atas balik Muaz, yang kedua. Yang kedua Ustaz. Ha? Yang kedua Ustaz. Ha. Cepatlah. Dah lama masa. Ya Allah. Dah lama masa sekejap. Lepas tu belum diam pula. Geram pula aku. Oh, tutup mic, tutup kamera pula. Nak tak kau lah. Fatimah Husna, nombor 2. Dengar keterangan saya tu. Itu kalau bacaan rukun, macam Sunat. Fatihah rukun. Lah, Sedangkan korang ni tak solat baca sunat ke? awal Dah, itu nyampah bukan betul rukun. aku. Mikail, nombor 2. Solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Nampak tak anak aku? Kalau anak-anak aku ni memang dia masjid je, otak dia masjid-masjid. Macam tu. Solat sunat tahiyatul masjid. Apa Mikail cakap dengan Ana dululah. Tak tahulah dia ingat tak ingat. Dia nak jadi imam masjid. Bagus ya. Antum tahu tak gaji imam masjid dekat nilai tu 2,000 lebih tau. Kau jangan main-main. Baik kau cita-cita jadi imam kat masjid tu. 2,000 lebih. Lepas tu bukannya setiap hari kau jadi imam. Seminggu sekali 2 kali je. Lepas tu kau boleh lepak-lepak dah. Boleh main, boleh tidur apa semua kan. Kau kan malas masuk kelas tasmid kan. Kau jadi imam. Kau jadi imam 5 waktu solat je kau jadi. Kau tugas. Lepas tu dah boleh. Lepas tu setiap bulan kau dapat 2,000. Relax. Ustaz, gaji Bilal berapa? Gaji Bilal rahsia lah. Kau boleh sebut. Kau ni. Sibuk je. Jangan cerita jadi Bilal. Jadi imam Lepas tu kan kalau imam 1, imam 2 dapat rumah lagi. Free. Jabatan agama kasi. Relax je. Gaji dah 2,000. Lepas tu goyang kaki je. Rumah dapat. Okay. Tu Mikail Ustaz dah cakap dah. Ustaz nanti Ustaz nak apa? Nak bekerja dengan Mikail Anda nak jadi Bilal je. Mikail jadi imam. Okay. Tapi kalau time kau salah kau baca Quran, kau jadi imam kau siap kau. Salah tu aku cakap je. Batal solat aku Okay. Selesai. Kemudian nombor ni Akil Safwan nombor 3. Solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah. Nampak tak? Istikharah ni selalu untuk kahwin lah. Kalau Akil memang cepat dia fikir nak kahwin. Selalu yang kau nak kahwin kan. Ya Allah, aku solat sunat istikharah ni. Moga-moga pilihan isi hati aku ni bagus. Macam tu. Istikharah Antum kalau nak kahwin, solat sunat istikharah Gitu. Astaghfirullahaladzim Ustaz, saya baru dah jam 5. Alang kau. Okey, baik. Fayyad. Saya nak. Relax ikut terutan Kau sibuk je nak pun, nampak? Solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Ini budak-budak baik ni. Solat sunat tahajud. Ya lah tu. Okey, baik. Ni tak nampak lah siapa ni. Muhammad ni nampak terbang ni. Tak kau lah. Rashad. Nombor 5. Solat sunat Hari Raya. Solat sunat hari raya. Tengok. Macam ni tak masalah. Jadi macam ni. Soalan macam ni dia bonus tau. Kalau jenis solat sunat ni bonus gila. Sikit. Boleh aja solat sunat wuduk boleh kan. Solat sunat rawatib. Tu semua solat sunat. So jangan risau. Jangan lambat-lambat dalam otak tu. Okey, baik kita terus ada lagi 10 minit. Anda kerja waktu kan. Okey, baik. Soalan 56 hingga 60, 20 markah. Jawab semua soalan. Tolong baca arahan soalan sebab tu anda baca semua soalan. Okey, maaf. Nyatakan 2 perkara yang membatalkan tayamum. Lepas Rashad, Irfan Wajdi. Bila jumpa air. Bila terjumpa air. Okey. Dia bukan bila terjumpa air. Okey. Sebab you kalau dah tahu tak ada air, you pergi cari, memanglah jumpa. Okey. Dia kalau dalam buku, dia tulis, bukan dalam buku. Sepatutnya macam ni. Kau sendawa, kau tak ajak aku. Kau hasam betul Kalau dalam orang Arab, ni aku nak cerita ni orang Arab ni. Kalau orang Arab kan. Boleh ke cerita? Ceritalah sikit supaya tak hilang ngantuk. Ni dululah Ustaz Ana cerita kan. Ustaz Ana cerita, dia kata kalau orang Arab, kalau kita sendawa, biadab. Dia katalah biadab, kurang ajar. Tapi kalau kentut tak biadab kalau orang Arab. Tak tahulah betul tak betul kisah ni. Tapi Ustaz Ana lah cerita sebab dia belajar kat negara Arab kan. Dia kata kalau sendawa depan orang biadab, kurang ajar. Tapi kalau kentut tak ada masalah. Okey je dia kata. Tapi kalau kita orang Melayu terbalik. Kalau sendawa okey. Okey. Kalau kentut tak okey. Macam itulah. Nak macam mana kan? Negara orang kan. Suasana lain-lain. Ini sekadar perkongsian. Tak tahulah betul tak betul Ustaz Ana je cerita. Okey, baik. Nyatakan 2 perkara yang batalkan tayamum. Tadi dia kata apabila terjumpa air. Bolehlah Dapatlah kot markah kat situ. 1. Tapi yang betul yang tepat ialah apabila
anda apabila, okey, waktu antum dah tayamum kan? Waktu antum dah tayamum, tiba-tiba antum tahu ada air. Okey? Tahu ada air. Okey, contohlah kat masjid nilai tak ada air. Lepas tu pihak masjid sediakan tayamum, sediakan tanah atau pasir lah. Okey, debu sebagainya. Kemudian dah selesai, masuk waktu solat. Pergi masuk dewan solat. Masuk ni. Mikail masa tu dah kat depan tu. Lepas tu Mikail buat pengumuman. Mikail kan imam masa tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman, air dah ada kat luar. Maka ketika itu, automatik antum punya wuduk, antum punya tayamum terbatal. Semua. Termasuklah tayamum Mikail masa tu. Sebab Mikail dah tahu. Dan Mikail dah buat pengumuman bahawa terbatalnya, bahawa dah ada air. Ingat ya? Apabila anda tahu ada air. Tahu saja. Bukan cari. Kau cari memanglah. Kalau macam tu tak payah tayamum. Sebab apa tayamum? Sebab tak ada air. Tapi kalau you pergi cari, confirm lah jumpa. Macam tu. InsyaAllah jumpa. Okey, faham? Itu yang pertama. Okey, tahu ada air setelah bertayamum. Okey. Yang kedua, apa? Selepas ni, okey, Adam Aziz. Yang kedua? 10 minit lagi. Terkentut. Kau. Aku baru sebut kentut. Okey, yang kedua kentut ya. Betul lah. Cuma kalau Ana lah jadi penanda, Ana tulis satu je markah. Dapat satu je. Buat macam ni je. Semua perkara yang membatalkan wuduk, akan membatalkan tayamum. Faham? Okey. Ada yang ketiga. Apa? Amira Maisara. Amira Maisara ke? Betul lah. Tak ingat nama dia. Okey. Yakin telah masuk waktu. Yakin telah masuk waktu. Selain tu? Yakin telah masuk waktu. Murtad ya. Murtad boleh ya. Murtad. Maksudnya terkeluar Islam ya. Okey, baik. Tak apa. Nombor 57. Nyatakan pengertian azan dari segi istilah. Alright. Tutup terus kamera. Pemimpin ni. Siapa pemimpin ni namanya? Audi. Audi ya nama dia. Siapa pemimpin? Usaid. Audi pula. Silakan Usaid. Siap. Oh, siap pakai mask babe. Nampak sangat takut corona tu Okey. Online je pun. Kalau macam tu. Kata aku pakai mask juga lah. Online kan takut corona. Okey, silakan. Okey, nyatakan pengertian azan. Nyatakan pengertian azan dari segi... Anda tak suruh baca, Anda suruh nak jawapan. Azan panggil orang solat. Azan panggil orang solat. Azan pada orang solat. Dah kalau macam tu, azan pada orang solat. Panggil orang solat. Ya, boleh lah ya. Dia macam ni, antum logik akal je. Kalau antum tak dapat jawab, nak hafal sesuatu kan, macam pening kan. Boleh lah jawapan macam Usaid tadi okey juga. So azan ialah untuk memanggil orang solat. Boleh lah, dapatlah satu markah macam tu kan. Tapi kalau ikutkan yang betul ialah lafaz-lafaz yang tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Okey. Dia azan ni dia ada lafaz. Lafaz ni apa dalam bahasa Melayu? Perkataan perkataan tertentu. Dia special. Dia bukannya aku nak pergi azan, lepas tu tiba-tiba kau pergi buat cakap benda lain kan. Kalau sebut azan je dalam kepala otak mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Bukan kalau sebut je azan Mobile Legend, PUBG, apa lagi yang tak kau lah. Itulah semua tu. No. Okey, baik, 58. Baik. Yang ini best. Kalau Ustazah Atika dah tunjuk praktikal dah benda lah ni. Dah ada belum siapa kelas ni? Belum. Korang kena buat praktikal benda ni supaya korang tahu macam mana nak tahu waktu solat. Bukannya sekadar belajar teori tau. Bukan belajar teori. Kalau bukan teori maksudnya bukan korang belajar je. Korang kena praktikal. Kalau korang ada kat depan aku ni memang aku nak tunjuk terus macam mana nak buat. Okey. Nyatakan waktu solat bagi keterangan di bawah. Bayang sama panjang dengan objek. Okey. Dia macam ni. Pukul 12.03 minit. Bolehkah aku baring kat depan ni? Dia nak faham, you kena baring. Kalau antum nak tahu bayang ni, antum kena... baru masuk pula budak ni. Geram aku. Okay, antum kalau nak dapat bayang tu, antum baring. Lepas tu antum cuba tengok. Antum letak objek, antum tengok. Sama tak antum punya bayang dengan objek tersebut? Okay? Ataupun antum berdiri, antum dapat objek yang sama macam antum tu kan, antum tengok. Sama ke tidak?
Okey, baru antum tahu maksudnya waktu antum tahu. Antum faham ke tak faham ni anda cakap ni? Sebab dia nak laju kan. Macam itulah. Okey, tak apa, kita tengok Raik. Apa jawapan nombor 1? Tak apa, nanti kalau praktikal nanti tanya Ustazah Atikah InsyaAllah Ustazah Atikah lagi pakar daripada Ana. Bayang sama panjang dengan objek Ya. Solat. Objek tu benda tau. Objek tu benda. Benda apa? Kayu kan. Kau berdiri kan, contoh aku berdiri kat sini kan. Aku tak ada kayu kat sini. Okey. Solat zuhur Ustaz. Contoh aku berdiri ni. Lepas tu aku letak kayu kat sebelah ni. Kan? Kayu kan. Contohlah ni kayu. Ni contoh kayu kan. Kau nampak tak ni? Ni kayu ni contohlah berdiri ni sama dengan aku punya otak. Okey? Kat atas kan. Otak aku kat atas kat lutut. Okey, bila aku berdiri ni, pastikan bayang aku tu sama dengan sama dengan objek. Maksudnya Ana punya bayang sama dengan objek Ana. Faham? Jadi bila kalau untuk selalunya dia kena buat dekat tengah hari lah. Dekat matahari baru kita dapat dia punya ni. Okey, 5 minit lagi sebelum kita keluar. Jadi apa jawapan dia? Ni Zuhur ya. Okey, Zuhur. Okey. Sebab dia nak tahu dia waktu Zuhur lah. Sebab waktu tu Zuhur, waktu tengah matahari tu dekat atas. Okey. Gimana matahari kat atas Ustaz? Dekat bawah. Susahlah cerita kat korang ni. Okey, baik. Yang kedua, bayang lebih panjang daripada objek. Bayang lebih panjang daripada objek. Dia sama macam solat, dia sama macam benda tadi kan, macam aku berdiri kan. Macam Ana berdiri. Ana minta izin lah cakap aku kau ya. Kalau contoh Ana berdiri kan. Ana berdiri, lepas tu kayu tu antum letak sama macam Ana, tapi antum kena tengok antum bayang-bayang antum tu lagi tinggi ataupun lagi panjang daripada objek. Okey. So, apa agak dia? Tapi Ustaz, macam mana? Kita nak berdiri kat mana? Dekat tepi dinding? Saya selalu berdiri dekat lapangan. Dekat, Masa Somad? Dekat ni lah, padang ke kan? Waktu tu tengah hari. Waktu tu ada matahari lah. Waktu ada matahari. Antum takkan pergi buat pukul 11. Memanglah. Susah nak ukur. Okey. Jadi waktu tengah hari yang waktu tengah matahari tengah naik tu, waktu tu antum ukur. Okey. Waktu bila antum ukur, antum akan dapat bayang lebih panjang daripada objek. So, itu adalah solat asar. Anda bagi tahu terus lah ya. Lagi 4 minit mustaqim. Okey, baik. Ya. Kalau hujan macam ni nak tahu? Hujan pula. Aku dah kata syarat dia kena ada matahari. Kalau tak ada matahari, macam mana kau nak dapat bayang? Alamak, soalan tu boleh fikir sendiri kot. Bila bayang-bayang, secara logiknya mesti kena ada matahari. Kalau tak ada matahari, okey macam ni lah. Kau pakai lampu kau. Kau letak lampu kau. Lampu yang ni sikit lah. Macam anak aku ni. Siapa nama dia? Syakir. Tengok anak aku punya lampu tu. Macam tu kan. Tapi kau tutup lah lampu semua kan. Macam rumah dia memang sentiasa gelap. Aku tak tahu macam mana. Waktu tu kau berdiri. Lepas tu kau letak objek. Kau letak batang penyapu. Bukan batang penyapu. Kau letak apa? Batang mop kau kan. Mop yang kayu tu. Kalau penyapu kan mop tu. Lepas tu kau ukur. Okay. Kau akan nampak kat situ. Tapi kalau tiba-tiba kau nampak ada orang lagi. Kau nampak macam ada bayang lagi sebelah tu. Kau cepat-cepat lari Tak tahu. Okey, baik. Okey, Ustaz rasa sampai sini saja kot. Dah 12:07 minit. Okey, Ana buka soalan. Nanti korang belajar dengan Zatikah Kalau belajar dengan Ana ni memang nak laju je. Okey. Ada soalan sebelum Ana tutup? Ustaz tak nampak lah. Apa yang kau tak nampak? Okey, ada soalan? Tak nampak yang Ustaz present ni. Ustaz ikut nak cari kiblat macam mana Ustaz? Nak cari kiblat? Bayang-bayang boleh ke? Oh, kiblat tak boleh sayang. Dia kiblat ni dia kena ni apa? Belilah jam Al-Buruj. Kalau tak ada jam Al-Buruj? Tak ada jam Al-Buruj. Dia kiblat ni macam ni sayang. Kau dia kalau nak kiblat ni, nak tahu kiblat ni dia ada apa? Pakai kompas tu, apa? Kompas Kompas tu kan. Kompas tu kau tengoklah, kau letaklah dekat dia punya ni. Ana tak tahulah dia punya ukuran dia tu. Ana bukan pakar sangat bidang ni, kena Zatikah lah. Ana tak pandai ibadah ni. Jadi antum cuba tanya Zatikah macam mana tu. Tapi kalau nak accurate, maksudnya nak lebih dapat kiblat yang tepat tu, lebih tepat. Ya, dia ada ukuran dia. Selalu Jabatan Agama lah yang buat. Macam belilah Jam Al-Buruj. Macam hari tu kan ada orang bagi Ana Jam Al-Buruj kan. Mikail bagi pula. Adalah orang tu akan sebut nama kat sini kan. Riak pula. Okey, 2 minit lagi. Ada soalan lain? Ustaz, jam buruj tu sama macam jam biasa ke? Oh,
Yang tak nak tahu pergi kat meja Ana, ada jam warna hitam kat situ. Tu jam Ana. Dia bukan jam biasa. Pergilah type nanti jam Al-Buruj. Harus kita buat jam lah. Aduh. Okay. Last. RM5 jam burus tu. Cakap. Adam, tengah rakam ni. Aku sebut kan kena marah pula. Okay, baik. Itu saja. Ana minta maaf. Salah silap. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tercakap aku kau kan. Sebab itulah kan kita belajar kan. Biasalah. Ustaz tak anggap antum sebagai murid. Ustaz anggap antum ni macam adik-adik Ustaz. Okay. Itu saja. Terima kasih masuk kelas. Jazakumullah khairan jazak. Ni Ana kira Ana ambil kehadiran Ana ya. Terima kasih semua. Kita tangguhkan kelas kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Barakallahu bika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahu azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam tu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.